Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini, saya Nurul Hafizah Suhana binti Zakari, A169404, bersama rakan saya Tuan Nabilah binti Tuan Razali, akan membuat satu pembentangan ringkas ataupun video ringkas tentang sejarah perkembangan agama Buddha dan tentang konsep yang dipercayai oleh penganut agama Buddha, iaitu konsep 4 kebenaran mulia. Secara ringkasnya, agama Buddha lahir di India pada abad ke-6 sebelum Masihi. Sama seperti agama Jaina, agama Buddha juga ada satu gerakan pembaharuan ataupun reformasi menentang ajaran dan kepercayaan tertentu dalam agama Hindu. Antara ajaran dan kepercayaan agama Hindu yang ditentang oleh agama Buddha terdapat 4. Yang pertama adalah sistem kasta, yang kedua kuasa dan pengaruh para Brahmin, yang ketiga konsep ketuhanan dan yang keempat doktrin yang keliru dan kabur. Agama Buddha adalah satu agama yang telah diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha yang dilahirkan dalam kasta ksatria pada kurun ke-6 sebelum Masihi, kira-kira pada tahun 563 sebelum Masihi, di Taman Lumbini, Kapilavastu, Nepal, India. Dan dikatakan beliau meninggal dunia lebih kurang pada tahun 483 sebelum Masihi. Ayahnya bernama Sudadana ataupun lebih dikenali sebagai Sudodana, merupakan seorang raja, dan ibunya bernama Maya atau lebih dikenali sebagai Mahamaya. Mengikut kepercayaan agama Buddha, ahli nujum ayahnya meramalkan bahawa beliau yang merujuk kepada Sudodana akan memperolehi anak yang bakal menjadi orang yang terkenal, sama ada akan menjadi pemerintah ataupun raja yang masyhur atau menjadi seorang yang sangat alim dalam agama. Mendengar kepada ramalan itu, Sudodana terus berusaha melakukan apa sahaja untuk memastikan anaknya bakal mewarisi tahta pemerintahannya dan menjadi seorang raja yang sangat terkenal. Dengan itu, Sudodana sedaya upaya berusaha untuk mengelakkan anaknya daripada menjadi seorang penganut mana-mana agama. Beliau juga menjaga anaknya dengan penuh kasih sayang dan berhati-hati. Diberinya segala kesenangan dan kemewahan sehingga Siddhartha Gautama Buddha tidak mengetahui keadaan di luar istana. Namun, manusia hanya merancang, Tuhan yang menentukan. Akhirnya selepas dewasa, Siddhartha Gautama Buddha meninggalkan kehidupannya yang mewah dan mengembara bagi mencari jawapan kepada pelbagai persoalan yang mencengkam fikirannya. Akhirnya beliau menjadi pembawa kepada agama Buddha. Selain dari gelaran Buddha, beliau juga turut dikenali dengan gelaran Tathagata dan Sakyamayuni. Kejadian ini berlaku semasa Siddhartha Gautama keluar daripada istana bersama pemandunya yang bernama Channa untuk berburu, dan beliau melihat beberapa perkara ataupun peristiwa yang sangat aneh bagi beliau. Peristiwa atau perkara tersebut benar-benar membuat beliau terkejut akan keadaan di luar istana yang tak pernah beliau pandang atau ketahui sebelum ini. Antara 4 peristiwa yang telah mencengkam fikiran Siddhartha Gautama Buddha adalah yang pertama, terdapatnya orang yang menderita kesakitan, terdapatnya orang tua yang lemah, dan yang ketiga, mayat atau jenazah orang mati yang sedang diusung ke tempat pembakaran, dan yang keempat, seorang rahib atau sami yang tenang. Hal ini berlaku kerana beliau dibesarkan di dalam istana dengan keadaan yang sangat mewah tanpa mengetahui bahawa wujudnya suasana atau persekitaran seperti ini. Dan peristiwa ini sangat membingungkan dan mengejutkan fikiran Siddhartha. Hal ini kerana beliau belum pernah menyaksikan dan mengetahui perkara sedemikian. Dan kerana terlalu tertanya-tanya akan perkara atau peristiwa yang telah beliau saksikan ini, beliau mencuba untuk mencari jawapan dalam agama Hindu dan melalui kitab Weda yang diajar oleh para Brahmin yang diupah oleh ayahnya. Namun, beliau tidak berjaya memperoleh jawapannya. Semua jawapan yang diberikan oleh para Brahmin masih tidak relevan baginya. Akhirnya beliau keluar mengembara bagi mencari jawapan sebenar. Beliau pernah menjalani amalan penafian diri, iaitu dengan cara menyeksa diri seperti berpuasa berterusan tanpa berbuka. Namun jawapan yang beliau cari masih gagal beliau perolehi. Bahkan, beliau berasa semakin lemah dan semakin menjauh daripada tujuan asalnya. Kemudian beliau cuba untuk mengamalkan meditasi dan pertapaan. Suatu hari ketika beliau melakukan pertapaan di bawah pokok Bodhi, beliau dikatakan mendapat kesedaran atau cahaya kebenaran. Beliau sudah mendapat jawapan sebenar kepada segala persoalan yang mencengkam fikirannya.
Kemudian beliau terus menyebarkan ajaran itu kepada orang ramai dan dari sinilah bermulanya sejarah agama Buddha. Manakala Siddhartha Gautama lebih dikenali dengan panggilan Buddha kerana beliau adalah dirujuk kepada orang yang memperoleh kebenaran dan kebenaran yang dia perolehi adalah semasa sedang beristirahat di pokok Bodhi. Dan secara ringkasnya, begitulah bagaimana sejarah agama Buddha terbentuk. Dan seterusnya kita akan sambung dengan sedikit perbincangan daripada rakan saya tentang konsep 4 jalan kebenaran. Saya, Tuan Nabilah binti Tun Ghazali, nombor matrik A174063. Konsep teras agama Buddha mementingkan pembebasan daripada duka iaitu penderitaan dan kesengsaraan. Konsep ini diajarkan dalam ajaran 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran tersebut ialah duka, kesengsaraan, samudaya, punca kesengsaraan, niroda, pembasmian kesengsaraan, maga atau marga ialah cara membasmi kesengsaraan atau jalan menuju kebahagiaan. Semuanya berkisar tentang kesengsaraan dan bagaimana untuk menanganinya. Dalam menangani kesengsaraan yang berlaku dalam kalangan masyarakat, agama Buddha menekankan aspek kasih sayang yang biasanya berlaku dalam aliran Theravada. Aliran Theravada cenderung dalam menggunakan bahasa Pali kerana bahasa pertuturan Sang Buddha iaitu Siddhartha Gautama. Bagi membasmi kesengsaraan, ajaran agama Buddha memperlihatkan bersamaan dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kerana itu salah satu cara untuk membasmi kesengsaraan di tanah Arab suatu ketika dahulu. Ajaran tersebut ialah ajaran metta dan karuna. Metta bermaksud kasih sayang, karuna pula berarti belas kasihan. Manusia itu berkasih sayang kerana mereka dikurniakan sifat tersebut oleh Tuhan mereka. Tetapi tanpa mereka sedari juga, mereka juga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan metta dan karuna. Matlamat utama yang hendak dicapai oleh penganut Buddha adalah mencapai tahap Buddhata, iaitu mendapat kesedaran dengan menemui kebenaran dan lenyap daripada kesengsaraan. Ianya bermaksud pembebasan diri daripada samsara atau kitaran kelahiran ke dunia yang penuh kesengsaraan. Nirwana, Buddhata atau pembebasan daripada duka dan samsara dapat dicapai melalui jalan 8 lapis mulia. 8 jalan tersebut ialah pandangan yang benar, pemikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, penghidupan yang benar, usaha yang benar, perhatian yang benar dan konsentrasi yang benar. Kesemua jalan ini mempunyai asas dan persamaan dengan agama Islam. Jalan 8 lapis mulia digambarkan sebagai Dharma Cakra, iaitu roda Dharma atau roda ajaran yang mempunyai 8 jejari yang mewakili ke-8 ajaran tersebut. Apabila roda tersebut diputarkan, hanya pusat roda yang dapat dilihat, iaitu merujuk kepada nirwana, iaitu kebenaran, yang dicapai apabila seseorang itu mengamalkan kesemua ajaran jalan 8 lapis mulia, kerana ia adalah penyelesaian kepada duka iaitu kesengsaraan. Seseorang yang tidak mengamalkan ajaran-ajaran jalan 8 lapis mulia tidak dapat mencapai tahap paling tinggi yang disebut sebagai nirwana atau bodhata. Sekian, itu sahaja perbincangan dari kami untuk hari ini. Sekian, terima kasih.